Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam. Hari ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan market outlook bagi tahun 2023. Saya akan pecahkan pengurusan ini kepada dua. Okey, so yang pertama kita akan lihat kepada market outlook untuk peringkat global. Kita lihat daripada makro level. Kemudian saya akan kongsikan juga yang kedua, market outlook untuk Malaysia. Okay, so kita ada dua pecahan daripada market outlook ini. Dan sebenarnya perkongsian ini saya dah share kepada saya punya circle yang dipanggil Elite Investor Circle, EIC, Elite Investor Circle. Saya dah kongsikan kepada mereka bulan Februari hari tu. Sebenarnya saya dah kongsikan lama dah, bulan Februari lagi. Dan of course lah mereka yang dalam circle saya ni akan dapat akses dengan lebih cepat lah. So sebarang perkongsian, sebarang updates yang saya dapat, saya akan kongsikan dengan mereka terlebih dahulu sebelum saya kongsikan kepada umum ataupun kepada general public. Okay, so mungkin ada yang first time jumpa saya ataupun nampak saya ni. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM dalam bidang civil engineering. Dan untuk professional qualification, saya memiliki syariah registered financial planner daripada MFPC dan currently bersama dengan Phillip Capital Management sebagai senior MR1. Okay, so itu antara beberapa background saya. Sedikit disclaimer untuk sesi ini. Okay, sesi ini tidak memberikan sebarang investment advice, tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan, dan sesi ini juga tidak memberikan buy ataupun sell call. No recommendation of any investment is given in this session. Okay, dan juga sekiranya anda tidak pasti, tidak mempunyai knowledge ataupun perlukan nasihat, dapatkan daripada licensed financial planner. Okay, so dapatkan daripada mereka yang profesional dan berlesen, antaranya licensed financial planner ataupun any person yang mempunyai license untuk advisory. Okay, anda boleh dapatkan daripada mereka. Baik, yang pertama pasaran global, mari kita lihat. Slide ni saya kongsikan daripada yang saya dapat daripada IMF. Okay, yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2023. Okay, so mungkin ada yang first time nampak, okay, atau mungkin juga ada yang pernah nampak, tapi tak apa. Saya cuba untuk explain kepada semua secara bahasa yang mudah lah. So daripada slide ni, okay, market outlook ataupun world economic outlook daripada IMF ini yang dikeluarkan pada bulan Januari. So dekat sini kita boleh nampak, okay, in summary, global, okay, di peringkat dunia, GDP growth. This one based on GDP, gross development product, gross domestic product, GDP untuk pasaran dunia tahun 2023 dijangkakan pada kadar 2.9%. So semua ekonomi di dunia di combine. So kita dapat summary ataupun dia punya average-nya untuk peringkat dunia kita dapat 2.9%. GDP growth berbanding tahun 2022 3.4%. So ini tahun lepas 3.4, tahun ini dijangkakan 2.9. So nampak ada sedikit penurunan daripada GDP growth. Okay, tapi yang lebih juga kita perlu fokuskan adalah in term of the positive. So dia masih dalam kadar positif, bukannya negatif. So dia bukannya dalam region negatif. So 29 adalah positif. Okay, so itu untuk summary di seluruh dunia. Bila dipecahkan kepada region-region yang berbeza, kat sini kita nampak ada region US, ada juga region di Eropah, di Middle East dan Central Asia, kemudian ada emerging dan developing Asia, kemudian ada Sub-Sahara Afrika dan juga Latin America and Caribbean. Okay, so daripada tadi global ni dipecahkan kepada dengan region yang lebih kecil. So kita lihat dekat sini region yang paling besar, kalau kita nampak in term of GDP growth yang dijangkakan oleh IMF untuk tahun 2023 adalah di region mana? Okay, so kalau nampak kat sini region emerging dan juga
developing Asia dengan kadar GDP-nya adalah 5.3% untuk tahun 2023. Emerging dan juga developing Asia dijangkakan pertumbuhan GDP growth adalah 5.3%, tertinggi berbanding region-region yang lain. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, US hanya pada kadar 1.4% untuk tahun 2023, dan untuk Eropah hanya 0.7%. So kita 5.3, US hanya 1.4 dan Eropah 0.7. Okay, so kalau nampak dekat sini, this is after revision sebenarnya. Kalau IMF punya data pada bulan Oktober tahun 2022, tidak sampai 5.3. Okay, this is after revision, bulan Januari hari itu yang dikeluarkan. Okay, so antara faktor yang menyumbang kepada growth untuk tahun 2023 bagi pasaran Asia adalah reopening of economy bagi negara China. Okay, so negara China telah membuka kembali sektor ekonomi mereka dan juga telah membuka sempadan, malahan telah membuka sempadan. So telah boleh interaksi antara negara luar dengan China dari segi tourism, ekonomi dan sebagainya sudah boleh dilakukan. Okay, so kepada yang mungkin tak tahu, China dia punya lockdown sangat lama. Kita punya lockdown 2020, 21 tu pun untuk the first half sahaja. Okay, China dia lockdown sampailah tahun 2022 bulan Oktober. So daripada 2020, tahun 2020 sampailah tahun 2022, itu dia punya tempoh lockdown dia. So boleh bayangkan tempoh yang cukup panjang berbanding dengan negara-negara lain. So bulan Oktober hari itu tahun 2022, China telah membuka semula ekonomi mereka, dan kita nampak ada lonjakan dari, of course kita boleh nampak kalau siapa yang perhatikan saham-saham di China, di Shanghai Stock Exchange ataupun di Shenzhen Stock Exchange, untuk onshore lah, bukannya offshore, yang onshore, mostly all the A shares, so kita nampak berlakunya rebound yang cukup drastik. So ada saham, certain saham tu untuk onshore, yang didagangkan di China, melonjak sehingga 40% pun ada, since Oktober sehinggalah pada bulan Januari awal tahun ini. So dia punya tak sabar, so selepas buka je ekonomi tu, so lonjakan daripada sektor ekonomi, the real economy, dan juga daripada pasaran saham mereka menunjukkan peningkatan yang cukup drastik. So itu antara mungkin kita boleh perkatakan kenapa di emerging dan juga developing Asia bakal mendapat tempias yang paling besar apabila China membuka semula ekonomi mereka, dan that's why kita boleh nampak dekat sini GDP growth untuk tahun 2023 adalah pada kadar 5.3%. So inilah yang paling tinggi. Dan mungkin juga ada yang sebelum ni dengar cakap-cakap berkenaan dengan recession, the possibility of recessions, terutamanya di US ataupun di Europe. Kita boleh jangkakan itu antara risk yang ada, the possibility of recessions, tetapi kalau kita lihat daripada data ini, kita hanya boleh jangkakan yang recession tersebut akan berlaku sama ada di US, dan juga di Eropah sahaja, sebab this is antara risk yang paling besar currently untuk berlakunya recessions. 1.4 dan 0.7, but it's still in positive kan. So most probably recession kali ini adalah mild, so it's probably adalah a mild recessions, ataupun kalau tidak berlaku recessions, kemungkinan adalah hanya sebagai slow growth. So dia ada dua probability. So yang pertama adalah recession, is a mild recession, dan kedua, kalau tidak berlaku recession, most likely maybe dia akan jadi slower growth untuk ekonomi di US dan juga di Europe. So dua ni berlaku, dan mungkin kita akan mendapat tempias, negara-negara lain juga mungkin akan mendapat tempias, tapi mungkin tidak seteruk apa yang berlaku di dua region tersebut. So itu untuk tahun 2023.
Kemudian kita lihat dekat sini daripada segi S&P 500, the 500 top company yang didagangkan di bursa, yang didagangkan di bursa US lah, di stock exchange di US, S&P 500. Kalau kita lihat di sini daripada segi EPS dia, okay, so EPS, earning per share, ataupun daripada segi kalau kita kata keuntungan syarikat lah, meningkat. Tetapi daripada segi dia punya S&P 500 nya menurun. Okay, so kita nampak kat sini ada macam mismatch in term of dia punya earnings dan juga dia punya satu lagi kita consider dia punya PE. Okay, so PE dia nampak ada mismatch yang cukup besar juga kat sini. Okay, so ada kemungkinan S&P 500 currently sedang revalue. Okay, dia sedang dinilai semula sebab dari segi EPS dan juga dia punya PE, okay, terdapat gap. So terdapat gap kat situ, kita nampak kat sini. Yang pertama in term of EPS dan juga dia punya PE. Currently PE dia sekitar 16 ke 18 times, 16 to 18 times of S&P 500. Okay, so itu yang pertama. Kalau kita nampak di peringkat global, S&P 500 currently revalue due to dia punya gap ataupun mismatch antara EPS dan juga dia punya PE. So this is antara terms yang biasa digunakan untuk value investor lah. Okay. So yang kedua kat sini saya nak kongsikan dengan anda dari persegi perkembangan semasa peperangan di Rusia dan juga Ukraine, yang mana kita tahu telah menggugat ekonomi dunia pada tahun 2022. Dan kalau kita nak jangkakan berapa lama lagi peperangan ini akan berlangsung, so kita lihat dari segi ekonomi di Rusia. Yang pertama in term of dia punya fiscal balance, currently sekitar negatif 4%, okay, untuk tahun 2021 hari itu, berbanding kalau kita nak compare dengan Malaysia, okay, so Malaysia tahun 2021 dengan tahun 2022 dah sekitar 6%, negatif 6%. Okay, so Rusia hanya pada kadar negatif 4%. Mungkin kita tak boleh compare apple to apple, because the size of economy di Rusia dengan Malaysia of course jauh beza. Tapi kalau kita nak tahu banyak mana negatif 4 dengan negatif 6 tu, so kita boleh compare macam tu lah. So in term of fiscal balance, sebelum-sebelum ini Rusia, okay, ada juga tahun-tahun dia yang mengalami surplus. Okay, yang negatif ni deficit, yang positif is on the surplus. Okay. So Malaysia kalau kita lihat, kita tak pernah surplus since 1997. Okay, 1997 sehinggalah tahun 2022, kita sepanjang tahun tu, lebih 2 dekad ni kita defisit, kita negatif kita punya fiscal balance. So Rusia ada juga dia positif. Okay. Dan satu lagi kalau kita nak lihat in term of dia punya foreign reserve bagi Rusia, foreign reserve dia sebenarnya makin bertambah. Okay, since tahun 2001 sehinggalah tahun 2021, dan tempoh 20 tahun ni meningkat dia punya foreign reserve. Dan yang terakhir adalah sekitar 600, ada lebih kurang 600 billion US dollar. That is the punya amount untuk foreign reserve di Rusia. Okay. Dan kalau kita lihat di China, China ni sebab apa kita lihat? Pertama, of course, dia ekonomi yang kedua terbesar selepas US. Dan yang kedua, dia adalah penyokong kuat antara negara yang menyokong Rusia. Okay, so these two golongan kalau kita panggil left side lah. So Rusia dengan China. So kalau kita nak lihat China sejauh mana dia boleh menyokong ataupun bertahan menyokong, dan juga tengok ekonomi dia bagaimana. So in term of fiscal balance, okay, so dia tak banyak surplus, okay, so dia tak banyak kali ada surplus, tapi mostly is a deficit. Dan deficit dia yang tahun 2021 adalah negatif 6. Okay, in term of percentage lebih kurang Malaysia lah, tapi in term of size lain, so dia of course lagi besar. Dan yang kedua, in term of dia punya foreign reserve, kita boleh nampak kat sini memang ada peningkatan yang cukup drastik. In term of China foreign reserve, yang ini dia beli, maksudnya dia invest dekat luar negara. Mungkin contohnya dia masuk dekat US fixed income, dalam treasury bills, dia masuk dalam treasury notes, ataupun dia beli dia punya bond dan sebagainya, on the fixed income side. So walaupun dia gaduh-gaduh, tapi China antara pembeli terbesar treasury bills ataupun treasury notes di US. So dia punya current reserve untuk China adalah sekitar lebih daripada 3 trilion. This one is trillion, bukan billion lah.
This one is 3 trilion pada tahun 2021. So that is how strong China in term of dia punya foreign reserve. Yang seterusnya kalau kita lihat daripada segi inventory untuk gas, this is gas yang digunakan di Eropah. Kita tahu di negara Eropah kini mereka menggunakan gas sebagai sektor energi utama mereka. Dia tak ada lagi dah guna nuklear. Sebelum ni digunakan nuklear, sekarang mereka beralih kepada gas, gas asli, natural gas. So kalau kita lihat memang ada pengurangan in term of inventory pada pertengahan tahun 2022, tapi selepas itu sudah nampak peningkatan in term of natural gas inventory di Eropah dan juga di Germany. Okay, so ada dua lah. So yang sebenarnya banyak terjejas di Germany, sebab sebelum ni mereka sangat bergantung kepada gas yang disupply oleh Rusia. Okay, so selepas perang bermula, US sudah buat sanction ke atas Rusia, so tak boleh ekspor ke negara-negara Eropah. So mereka mengalami pengurangan dari segi supply. Okay, but after that kita tengok memang ada supply yang dibawa daripada US, dari segi gas dia ekspor bawa ke Eropah. So kita boleh nampak ada peningkatan inventory gas di Eropah dan juga di Germany. Begitu juga dengan perubahan harga. Okay, sebelum ni bila supply berkurangan, harganya meningkat lah secara drastik. Yang mana kita nampak dekat sini sekitar lebih kurang mungkin 60 atau 70 euro saja, meningkat sehingga 340 sekitar 340 euro. So peningkatan lebih dari 3 kali ganda dalam masa yang cukup singkat. Tapi bila kita nampak tadi supply semakin bertambah, inventory semakin bertambah, maka kita boleh juga nampak pengurangan harga gas asli ni. Okay, so dia berkurang, sekarang lebih kurang mungkin 60 okay, sekitar 60 euro saja, sekitar 50 ke 60 euro. Okay, so dah okey dah, dekat Eropah dah quite stable. Masalah energi mereka sudah, kalau kita letakkan sebagai risk tu, dah semakin berkurangan lah, okay, di peringkat Eropah. Okey, so seterusnya kita balik ke pasaran di Malaysia. Mari kita lihat perkajangkaan bagi GDP di Malaysia. Yang pertama untuk tahun 2023, kita menjangkakan GDP growth adalah pada kadar 4%. GDP growth untuk Malaysia pada tahun 2023. Okey, so Asia tadi kita nampak 5.4, tapi untuk Malaysia adalah 4%. So ini antara sektor-sektor yang mungkin boleh membantu GDP growth untuk negara kita. Pertamanya continue expansion in domestic demand. Kedua, firm recovery in labour market. Okay, so kita nampak lebih banyak pekerja ataupun buruh-buruh sudah dibawa masuk daripada luar negara untuk menampung permintaan daripada contohnya sektor plantation, factory, construction dan sebagainya. Ada recovery, okay, in term of labour market. Kemudian robust E&E and non-E&E export. So Malaysia adalah antara pengeksport electric and electronic, okay, produk-produk contohnya semiconductor lah, ini dia ekspor ke luar negara. Dan juga ongoing policy support, yang mana kita dah lihat selepas election tertubuhnya kerajaan yang ketika ini kelihatan stabil. Okay, so kita boleh menjangkakan risk on the political sudah boleh berkurang berbanding tahun lepas yang kita tahu the political risk is quite high, quite high compare to sekarang lah. Sekarang dah lebih moderate, dah berkurangan sedikit. Of course dia ada risk tu, tapi kita boleh jangkakan bahawa risk tersebut sudah berkurang berbanding pada tahun lepas. Kemudian kita lihat dari segi ringgit dan US dollar. So ringgit is catching up with US dollar. Sebelum ni kita pernah mencatat sehingga lebih RM4.50 bagi $1. Sekarang ni I think sekitar RM4.4, RM4.40 begitu, sekitar RM4.40. Dan daripada segi spread, OPR dan juga Federal Reserve punya rate, okay, so juga sudah semakin berkurangan. So sebelum ni kita susah nak kejar sebab masa US meningkatkan dia punya interest rate dengan cukup drastik. So kita nak catch up pun agak sukar.
So banyak investor yang untuk short term dia meletakkan pelaburan mereka di US lah, sebab dia give more return. So bila interest rate naik, so return dia untuk money markets, dia punya treasuries juga meningkat. So kalau compare dia letakkan Malaysia dengan US, lebih menguntungkan dia letak di US. So that's why kita nampak masa tu ringgit kita jatuh masa interest rate meningkat dengan cukup drastik. Okay. Dan seterusnya untuk Malaysia tourism potential, dekat sini kita boleh nampak tahun-tahun sebelum ini, contohnya tahun 2017, 2018 dan juga 2019, kadar pelancong yang tiba di Malaysia adalah lebih kurang 6 juta. Okay, 6 juta pelancong untuk setiap kuarter, setiap suku. Okay, so meaning kalau setahun tu lebih kurang 24 juta lah, lebih daripada 24 juta pelancong yang tiba di Malaysia. So currently untuk second quarter tahun 2022 hanya 2 juta dan third quarter hanya 1 juta sahaja. Okay, so dia punya room untuk dia balik kepada asal itu masih banyak lagi untuk di grow kat sini. Dan juga ini disokong oleh pembukaan semula ekonomi dan juga border China, yang mana pelancong China sudah boleh keluar dan juga boleh travel ke negara-negara lain. Okay, so Malaysia adalah antara negara yang banyak juga menerima pelancong daripada China. Okay, so sektor tourism ada potential daripada segi untuk kembali kepada figure ni, angka tourism arrival. Okay, ada 6 juta sebenarnya pengunjung yang tiba di Malaysia setiap suku ataupun kuarter. Okay. Kemudian daripada segi FDI inflow, dekat sini kalau kita nampak masih lagi positif, walaupun ada pengurangan daripada second ke third quarter tahun 2022, tapi still on the positive lah. Okay, overall masih positif. Cuma daripada debt instrument sahaja yang banyak outflow. Okay, this one untuk foreign direct investment, banyak outflow daripada segi debt instrument lah, sebab kita tahu tadi USD lebih menarik, rate dia lebih tinggi, sebanyak yang pergi ke US lah, compared to Malaysia. Tapi untuk equity injection dan juga investment of earnings, banyak masih positif lagi, so masih positif. Kemudian kalau kita lihat juga daripada segi foreign ownership, foreign investor ownership di Bursa Malaysia, tahun 2022 mereka adalah net buyer. Okay, so net buyer dengan 4.4 bilion ringgit. Mereka beli saham di saham-saham yang didagangkan di Bursa Malaysia. Compare to 2021, 2021 mereka adalah net seller dengan 1.1 bilion. So duit keluar 1.1 bilion, so mereka keluar. Tahun 2022 mereka masuk dengan 4.4 bilion net, so ada plus minus, dapat net is 4.4, maknanya begitu. Cuma untuk currently, dia punya holding untuk foreign investor di Malaysia adalah 20% sahaja. Kalau berbanding dengan tahun 2007 dulu, pernah satu masa dia mencatat sehingga 27% pegangan foreign investor. Okay, so sekarang ni hanya sehingga 20%, lebih kurang masa tahun 2010 dulu, 2010 hanya 20% sahaja. Okay, so bayangkan kalau potensi mereka boleh tingkatkan, foreign ownership masuk, foreign investor masuk lagi, kalau boleh naik sehingga 25%, macam mana keadaan pasaran saham kita, cuba bayangkanlah. So anda boleh tengok balik chart KLCI ataupun indeks small cap, mid cap ataupun emas, indeks emas anda boleh tengok, depends on investment anda di mana, apa yang berlaku kepada saham-saham tersebut pada tahun 2010 sehingga tahun 2013. Okay, so bagaimana pergerakannya apabila foreign ownership ataupun foreign investor masuk meningkat daripada 20% kepada 25%. Okay, so anda boleh lihat begitu. So bayangkan kalau kita boleh, foreign investor kalau boleh masuk, dia masuk lagi dan meningkat kepada 25 ataupun kepada 27%, bagaimana agaknya pasaran saham kita nanti. Okay, so that is one of the thing yang kita kena consider dalam pelaburan di Bursa Malaysia. This one untuk spesifik untuk Malaysia. Manakala untuk hubungan, kalau kita tengok relationship antara KLCI dengan S&P 500 masih lagi influence, so KLCI masih lagi influence by S&P 500. So kalau kita nampak S&P 500 drop,
kat sini KLCI pun drop. Kalau dia naik KLCI pun juga naik. So kalau kita lihat dari segi relationship, KLCI masih lagi correlate kepada S&P 500. In term of valuation, okay, so Malaysia adalah antara pasaran saham yang kita boleh consider undervalue ataupun cheap compared to other stock market, contohnya Filipina, Hong Kong, Indonesia, Japan, Taiwan dan sebagainya. Okay, Malaysia adalah antara yang termurah, dan of course antara yang termahal adalah India, US dan juga Thailand. This one as of last year, 2022. Kalau kita lihat pula dari segi valuation, KLCI ni kita nampak in term of PE memang sekarang ni lebih kurang 14, 14 times lah lebih kurang forward PE dia. Normal PE untuk KLCI daripada tahun 2018 sehingga tahun 2020 adalah sekitar 16 ke 18 times dia punya forward PE. This is dia punya average PE daripada 2018 ke 2020. Okay, so currently dekat mana? Currently dekat 14. Okay, so kita boleh assume currently KLCI adalah pada paras undervalue of dia punya normal PE. Manakala untuk price to book still also at the lower side. Price to book dengan PE ni normally value investor gunalah. So siapa-siapa yang melabur long term menggunakan fundamentals, menggunakan value investing akan melihat kepada PE ataupun price to book ratio sebagai indikator sama ada nak tengok mahal ataupun murah lah. Okay, so mungkin ada antara anda yang currently sedang melabur, telah melabur dan currently sedang mengalami negatif. Okay, so mungkin stuck, tak tahu nak buat apa. Antara satu method yang anda boleh consider adalah menggunakan average down strategy. Okay, cuma daripada segi penggunaan strategi ini mestilah berasaskan kepada value investing tadi. Value investing ataupun melihat kepada a good company, good fundamentals and dia punya business is still intact. Okay, so dia tak boleh sebarang syarikat. Dia tak boleh juga untuk trading ataupun swing. Sebab this one is normally used by value investor ataupun long term investor yang melihat kepada good company, good fundamentals and dia punya business is still okay. Alright, so dari segi average down ni maksud dia adalah kalau kita lihat kat sini, okay, definition dia, investor buys additional shares or double the numbers of share purchased previously and their stock to decrease the average price of the investor. Okay, so meaning kalau sebelum ni anda beli saham tersebut pada harga RM2, currently harga saham tersebut jatuh RM1. So ada penurunan dari segi percentage lebih kurang negatif 50%. Okay, so dengan anda menambah modal, okay, double the number of share yang anda beli, so anda boleh kurangkan dia punya kadar kerugian tersebut. Okay, so this is antara strategi yang digunakan untuk average down. Okay, so mungkin anda tambah nilai share sama-sama, unit yang sama, so mungkin daripada 50 negatif 50% anda boleh jadikan dia negatif 25%. So kita boleh kurangkan kadar kerugian tersebut, dan dia membantu apabila market start recover dan keuntungan anda lebih cepat mencapai keuntungan berbanding kalau anda tunggu daripada 50 nak break even dan kemudian nak profit. So kita dah cepatkanlah proses dia untuk lebih banyak untung. Okay, tapi kalau anda tak tahu nak gunakan strategi ni, anda boleh refer kepada anda punya advisor ataupun financial planner anda. So mereka boleh terangkan dengan lebih lanjut lah. So this is one of the method yang anda boleh gunakan sekiranya anda ialah long term investor. Currently harga pelaburan ataupun harga saham anda jatuh. So this is one of the method yang anda boleh gunakan. Dia juga method yang telah digunakan oleh Warren Buffett dalam banyak tahun. Okay, kalau kita lihat kat sini disebut the best chance to deploy capital is when things are going down. Okay, so sebenarnya Warren Buffett suka kalau harga saham jatuh sebab dia boleh beli lebih banyak. Okay, so dia tak kisah pun saham dia jatuh, sebab as long as the good company, good fundamentals and the punya business is still intact, so he will buy more. So dia akan beli lagi saham-saham dia. Malah saham syarikat dia pun dia akan buy back. Dia ada share buyback
because dia rasa sekarang ni tengah cheap, so dia boleh beli. So Warren Buffett masa tahun 2022, dia adalah pada position net buyer, so dia banyak buy sebenarnya. So net buy, compare 2021 dia banyak net sell, dia banyak jual. So 2022 saham jatuh, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones banyak yang jatuh, so mostly jatuh. So he keeps on buying masa tahun 2022. So that is how value investor making money. So waktu saham tengah jatuh, that is the opportunity. Yang mana orang keluar, orang panik. So value investor keep on buying. Alright. Kemudian saya nak share kepada anda sedikit performance mandate yang kita ada di Phillip Capital. Di Phillip Capital kita ada dua jenis pelaburan. Yang pertama, anda boleh gunakan account satu, you punya provident fund. Okay, yang kedua, anda boleh gunakan cash untuk melabur dalam saham. Okay, so sebelum ni mungkin orang tahu saham account satu hanya boleh invest untuk unit trust, kan? Tapi sebenarnya account satu juga anda boleh gunakan untuk melabur dalam saham. So anda boleh beli saham, contohnya saham blue chip, anda boleh beli saham small cap, mid cap, anda boleh juga beli saham-saham dalam kategori ESG, atau anda juga boleh beli unit trust, anda boleh labur dalam unit trust. So ini menggunakan account satu provident funds. Untuk cash, kita juga boleh labur di pasaran saham di Malaysia, sama lebih kurang macam yang tadi. On top of that, kita ada satu lagi di peringkat global. So anda boleh juga labur di peringkat global menggunakan servis kita, our licensed financial planner, our licensed fund manager, yang akan uruskan untuk pembelian saham anda. So anda tak perlu nak fikir, anda tak perlu nak monitor, so leverage kepada our professionals untuk laburkan saham-saham anda. So saham-saham di global bukan hanya di US saja, so saham global kita labur much more broader area. Contohnya kita labur di saham di Turki, di Australia, di UK, US, Hong Kong, Singapura dan lain-lain. So kita akan buat rebalancing, kita akan tukar saham-saham ni setiap bulan bergantung kepada keadaan saham-saham tersebut. So kita buat rebalancing every month, mungkin ada perubahan negara. Tapi nak kata dari segi geografi ataupun country, kita akan pecahkan kepada saham-saham di seluruh dunia. So prestasi untuk Quant Global ni tahun lepas, 1 year, they're making about 33% on average. Our clients profit 33%, the whole year 2022, yang mana kebanyakan indeks jatuh. Kalau kita lihat kat sini, Dow Jones Islamic Market juga jatuh, negatif 25%. Tapi untuk most our investor, on average dapat 33%, peningkatan. Dan since inception, mandate ini telah memberikan 93%. So ini untuk Quant Global. Satu lagi, Quant Asia Pacific. So this one spesifik kepada Asia Pac sahaja. Contohnya Hong Kong, Thailand, Australia, Indonesia, Singapura. So dia punya coverage area lebih kecil lah, lebih spesifik kepada Asia Pac sahaja. Year to date ataupun setahun, untuk tempoh setahun, tahun 2022, meningkat 18% untuk average our clients. Manakala untuk Dow Jones Islamic Asia Pacific berkurangan negatif 26%. So still positif untuk portfolio kita di Asia Pac. Seterusnya, this one is mandate untuk blue chip bagi pasaran di Malaysia, di saham-saham blue chip di Malaysia. Kalau kita lihat sini daripada since inception, profit lebih kurang 25% as compared to index KLCI negatif 14%. So ini yang pertama untuk blue chip. Kedua untuk opportunity. Opportunity ni adalah mandates yang melabur dalam saham-saham small cap dan juga mid cap. So since inception kita nampak 139% keuntungan berbanding KLCI 3.5%. So ini antara produk-produk yang kita ada di Phillip Capital. Dan sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat lanjut, anda boleh hubungi saya untuk saya terangkan dengan lebih details pelaburan menggunakan akaun satu ataupun menggunakan cash bagi saham-saham di Malaysia ataupun di peringkat global. So sampai di sini saja sesi saya pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang turut serta daripada awal hingga akhir, dan juga terima kasih yang telah kongsikan video ini. Kepada anda yang dah tonton tapi belum share, please share this video kepada rakan-rakan anda. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah dapat manfaat
sama-sama. Okay, so saya akhiri dengan kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.